La 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 la. Hai guys, ada kereta baru hari ni nak review. Jadi sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to our channel. Welcome back to Horsepower TV channel. Hari ni kami nak tunjukkan pada korang semua satu kereta yang agak istimewa juga daripada Itali, iaitu kereta Lamborghini Gallardo. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan kereta Lamborghini Gallardo yang color kuning ni, korang kena stay tune, teruskan menonton video ni sampai habis. Jangan pergi mana-mana. Stay tune guys. Jadi ini dia kunci Lamborghini Gallardo tahun 2012 untuk model yang ni. So kunci dia tak adalah keyless untuk macam model-model yang terkini sekarang. Kunci dia masih lagi macam ni So ni kunci dia. Jadi untuk makluman korang semua, ini adalah kereta Lamborghini Gallardo 5.2 liter 5200 cc V10 tahun 2012. Kereta ni dia punya drivetrain, dia all wheel drive kereta ni all wheel drive. Ini bukan rear wheel drive, ini all wheel drive. Lepas tu dia punya gearbox dia ada 6 kelajuan gearbox. And then dia punya dia pakai minyak petrol lah. Yang ni bukan pakai diesel Mana tahu ada orang kata nanti ada orang ingat kereta sport pakai diesel pula. Jadi sebenarnya kereta sport tak ada yang pakai diesel lagi lah setahu saya. Untuk supercar lah. Yang ini sebenarnya supercar bukan sport car. Jadi apa lagi yang saya nak bercerita berkenaan dengan Lamborghini ni? Horsepower dia lebih kurang 560 horsepower, agak tinggi juga horsepower dia. Lagi dia punya silinder tadi V10. Jadi kita orang pun sebenarnya tak banyak sangat dapat berkenaan dengan spek Lamborghini Gallardo yang color kuning ni. Tapi untuk makluman korang, ini adalah model yang telah di-convert diubah suai. Dia sebenarnya nak convert jadi Superleggera. Ini adalah bumper Superleggera. Jadi bumper Superleggera. Lepas tu dia pun pakai juga spoiler Superleggera dekat belakang tu. Jadi Lamborghini Gallardo ni sebenarnya ada dua lah. Satu yang biasa punya dan satu lagi Superleggera. Yang ini dibuat memang nak jadi macam Superleggera, cuma belum pasang stiker saja lagi kat tepi sini, Superleggera punya stiker. Dan rim dia rim 19 inci. Rim 19 inci. Nampak macam 20 kan, padahal 19 je. Dan kereta ni memang rendah je. Dan yang bestnya, kereta ni dia punya absorber boleh lift. Maksud dia absorber dia boleh naik. Dia pakai airmatic system. Maksudnya kalau kita jumpa ada bumper tinggi ke, kita just tekan air lift tu, and then kereta ni akan naik lah. Jadi kereta ni kalau korang tengok, lepeh je. Lepeh je. Supercar babe. Ni bukan supercar. Ni supercar. Ni bukan Mustang Ni supercar. So dia memang supercar punya passion memang lepeh je. So kalau kita masuk kat dalam memang terduduk lah. Jadi Lamborghini, kalau korang tahu, kalau korang perasan lah memang macam ni bentuk dia. Enjin dia dekat belakang. Ni enjin dia. Boleh tengok. Ini enjin yang 5200cc tadi So enjin dia ni, kalau kata road tax lah, untuk road tax dia 5200cc, saya rasa 12,000 untuk harga road tax saja kereta ni. Lepas tu dia punya insurans ikut value kereta, ikut value harga kereta semasa lah. Jadi sebelum saya teruskan video ni, suka saya nak bagi tahulah, sebenarnya kita punya segmen pada kali ini ditaja oleh saya, sebab saya yang punya kereta ni. Gurau je. Sebenarnya segmen video pada kali ini ditaja oleh, seperti biasa, syarikat CEO Autolife Sdn Bhd, ataupun korang boleh pergi dekat Instagram dia, jualbelikereta.ceo. Ini adalah salah satu contoh kereta yang dia orang ada. Dia orang ada supercar juga. Selain daripada supercar, dia orang ada sport car, dia orang ada MPV, dia orang ada macam-macam car dekat sana. So korang boleh pergi dekat Instagram dia orang dekat sana, pilih kereta idaman korang Nombor telefon berapa? Mesti ada yang tanya. Pergilah dekat IG tu, jualbelikereta.ceo, kontak sendiri.
Ada pula yang tanya, bang, diorang ni jual kereta ke, sewa kereta ke? Jadi jangan tanya saya, sila pergi sendiri dekat Instagram tu, tanya diorang sendiri direct, dapatkan penjelasan sendiri apa yang kereta diorang jual ni macam mana. Jadi korang pergi tanya sendiri. Saya takut nanti saya bagi maklumat salah maklumat tu. Kita teruskan lagi dengan kereta ni tadi. Jadi enjin dia dekat belakang, dekat depan ni bonnet dia lah, bonnet. Kat hood ni dia cuma tempat letak barang saja. Nanti yang ini nanti Khairul akan tunjuk lah. Saya bercerita dulu bahagian luaran dia. Macam biasa dia punya curve-curve ni semua ada fungsi. Semua ada fungsi. Ini dia nak tarik angin daripada depan. So masuk dekat sini, sejukkan enjin ya. Dia punya side mirror, ini adalah side mirror signature daripada Lamborghini. Memang style doh. Kita tengok pula bahagian belum lagi. Tadi depan dia punya brake system. Sebenarnya apa tu nak bagi tahulah pasal brake system ni. Sebenarnya banyak isu lah brake system ni. Saya pun tak tahu kenapa yang jadi isu sangat. Bila kita orang cakap 6 port, salah lah 4 port. Marah-marah pula dekat komen kan. Jadi kita sebenarnya tujuan kita buat video ni, kita nak berinteraksi secara dua hala kan. Kalau korang tahu maklumat lebih lanjut berkenaan dengan kereta ni, komen je dekat situ. Komen yang murni-murni, komen yang baik-baik. Apa salahnya? Kita orang pun bukannya terror sangat bab kereta ni. Jadi kita berkongsi maklumat. Tujuan kita dalam video YouTube ni ya. Jadi kalau kita tengok dekat depan ni, dia punya brake system ni nampot lah ni kot. Jadi kalau saya salah, betulkan. Jangan maki-maki. Come on lah, benda kecil-kecil aja pun kan. Okey, depan 6 port, belakang 4 port. Kalau saya salah, betulkan. So kita sama-sama correct each other ya. Di bahagian belakang tadi kita pergi lagi sini, kita tak habis lagi Khairul. Sorry Khairul . Jadi kalau kita tengok dia punya exhaust tip tu ada 4. Ini adalah quad exhaust, dan exhaust ni adalah berfungsi berfungsi, bukannya wayang Lepas tu dia punya lampu belakang dia memang jenis yang aero tu. Y aero Y macam itulah. Y daripada dulu lagi dia memang macam ni signature dia So jom kita tengok bahagian dalaman dia. Mungkin cameraman dekat sebelah sini. So kita pergi dulu dekat bahagian penumpang sebelah kiri. Okey, kereta ni kereta untuk orang kaya yang kedekut. Sebabnya dia cuma boleh bawa 2 orang saja. Belakang tak boleh. Macam mana kau nak sumbat dekat belakang pun tak muat. Belakang tu pun boleh letak benda-benda kecil-kecil je Jadi tak boleh letak banyak barang kat belakang tu. Dekat belakang dia ada apa? Dekat belakang dia ada enjin. Jadi dia punya seat dia yang macam ni. Okey, untuk makluman korang, CEO jualbelikereta.com ni, jualbelikereta.ceo ni, seat ni sebenarnya dia orang dah buat. Dia orang dah buat. Asal dia bukan macam ni. Dia orang buat jadi lagi cantik. So dia orang make up kereta ni jadi lagi cantik Seat dia adalah seat semi bucket daripada Lamborghini lah. So bahagian dalaman dia macam ni lah lebih kurang. Seat dia lagi satu nak bagi tahu, seat dia kiri kanan fully motorized fully motorized. And then dia punya gear dia, kalau kereta ni kalau kita nak masuk gear dia, kejap saya tunjuk So dia punya gear dia kalau kita nak masuk, kita nak kena demo juga demo lah Mana tahu ada korang semua nak beli Lambo kan, tak tahu nak start nanti malu pula kan. Jadi masukkan kunci. Untuk galado dia kena pakai kunci. Kita tunggu sampai dia punya sign-sign tu berhenti berbunyi, tekan brakes, and then kita start. Wow, bunyi dia dengar. Bunyi ngauman lembu dia tu. So kereta ni kalau nak jalan, nak masuk gear, kat sini memang korang takkan jumpa punya tombol gear dekat sini Takkan jumpa tombol gear dekat sini. So nak masuk gear dia, korang kena tarik pedal shift sebelah kanan ni sekali, baru dia masuk gear 1. Lepas tu kalau nak free, korang kena double shift, dia akan free. Kalau nak reverse pula macam mana? Kat sini button reverse dia. Kat sini kat sini button reverse dia. Lepas tu ni button tengah ni dia punya mode. So dia ada mode sport, mode auto yang biasa tu, and then satu lagi mode Corsa lah. Mode Corsa ni yang paling best lah. Mode Corsa paling best. Kalau kita tukar mode Corsa, tengok dengar bunyi dia. Tu bunyi dia. Saya baru tekan sikit je tu. Okey, ni dia punya meter-meter semua memang masih menggunakan sistem analog sebab yalah kereta lama kan. Kereta ni kalau tak silap tahun 2005 macam tu dah ada dah. 2005 2006 dah ada. Dia keluar serentak dengan Ferrari F430. Jadi kat sini memang manual je, tapi dia senang aja kita nak baca, tak susah
And then dia punya button-button tengah ni, ini adalah signature daripada Lamborghini. Daripada dulu lagi memang dah macam ni. Radio dia, radio dia memang nampak old school. And then dia punya controller bawah ni memang biasa sangat kita nampak controller macam ni. Ini sebenarnya controller daripada Audi. So Audi memang pakai macam ni. And then dia punya side mirror pun sama macam Audi. Bila kita nak lipat, kita pusing ke bawah, side mirror dia akan auto flip. So sama juga macam Audi. So jadi bahagian dalaman tak ada beza banyak lah, sama je macam kereta-kereta yang ada kat luar tu. Cuma tadi dia punya gear saja ada perbezaan dia dekat situ. Nak tarik, nak apa, cara nak mengendalikannya tu agak berbeza berbanding dengan kereta-kereta lain. Okey, jadi bahagian dalaman dia kalau kita boleh tengok dekat sini memang rata-rata dibalut dengan kulit lah. Dibalut dengan kulit, nampak bumbung kulit. Even ni sunshade ni pun Alcantara. Alamak, kat sini dia punya detail sampai sunshade pun Alcantara. Steering ni pun sebenarnya jual beli kereta.co dah buat. Dia asal dia bukan macam ni, dia buat. Dia taruh ada line kuning kat tengah ni, dia balut balik dengan leather. Samakan dengan bahagian dalaman dia lah. Jadi kereta ni secara rata-rata kalau saya cakap memang nampak like new. Dan untuk makluman korang juga, sebenarnya kereta ni baru je diregister oleh syarikat tersebut lah. Baru saja diregister dan tersedia untuk dijual lah. Jom Carol, kita keluar pula. Okey, jadi itu dia serba sedikit tadi berkenaan dengan Lamborghini Gallardo yang color kuning ni. Kalau tanya saya secara peribadi, kalau saya ada duit, saya belilah, saya beli. Kereta ni kalau korang beli unregistered, harga dia lebih kurang 500,000 500 ke 600,000 lah. Tapi kalau second hand, tengok tahun, harga dia mungkin dapat 300, 400 macam tu. Jadi terpulang kepada korang minat macam mana, minat Lambo macam mana. Sebabnya kalau nak beli supercar ni banyak benda yang korang kena fikirkan. Salah satu contohnya adalah maintenance, road tax dan juga insurans. Itu adalah 3 perkara yang paling penting yang korang kena fikirkan. Tapi memang lawa tu, memang lawa. Kalau bujang pakai ni macam ni, awek datang, datang menyembah. Jadi kepada korang yang bujang-bujang kat luar sana, yang dah kahwin pun boleh, tak ada masalah. Jika berminat untuk membeli kereta Lamborghini Gallardo ni secara khususnya, korang boleh belilah, tak ada masalah. Sebab kereta ni memang cantik. Jadi saya nak serahkan pula sesi ni kepada Khairul. Kita nak dengar pula apa pendapat dia berkenaan dengan kereta Lamborghini color kuning ni. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh cakap laju-laju, nanti ada orang bash. Apa? Okay, dengan kita biasalah Lamborghini ataupun Lamborghini ataupun Lamborghini ataupun Lambo. Okey, macam-macam lah panggilan dia. Okey, so ada dengan kita, bersama kita hari ni adalah Encik Gallardo. Encik Gallardo 5.2, tadi Abang Syam dah cerita 5.2. 5.2 5200cc ataupun 5.2 liter 560 horsepower. Okey, dia merupakan abang kepada hurakan. Kita nak cerita cepat sikit lah. Okey, dia merupakan abang kepada hurakan. Bermakna model ni dah tak keluar lah. Macam mana Axia gantikan Viva, macam mana Viva gantikan Kancil. Kancil dah tak keluar, Viva pun dah tak keluar. So sekarang ni yang ada model Axia lah untuk Pro 2. So untuk model yang ni, Gallardo dah tak ada lagi. Sebab dia hurakan dah take over tapi sisi hurakan pun samalah, 5.2 dan nama pun berganti kan. Nama yang berbeza, looks hurakan lagi berbeza lah. Tapi tak apa, hari ni kita nak cerita pasal Gallardo. Gallardo ni merupakan model yang paling adik lah kalau daripada banyak-banyak dia punya model macam Sesto, Elemento, Aventador, apa lagi, Veneno dan sebagainya lah, siapa yang tahu. Okey, so yang ni merupakan Lamborghini yang paling adik, yang paling kecil dan paling murah lah, of course. Kereta ni anggaran dia tak silap saya, yang ni tahun tadi Abang Syam ada cakap tahun 2005 semua dah start ada. Tapi tahun 2005 punya Gallardo dia punya lampu panjang sikit. Tak silap saya sampai ke sini kot lampu dia panjang. Korang boleh google lah. Dia sampai sini macam yang ni tahun yang tak silap saya ni tahun 2012 ni. Dia pendek kan sikit. So lampu dia sampai sini. Yang ni lagi better lah daripada yang lama. So kereta ni merupakan second model untuk Gallardo. Lepas tu dah tak ada dah. Lepas tu hurakan menggantikan dia. Dia yang part best, ada yang best, ada yang tak best pasal Gallardo ni.
Kenapa yang best, kenapa tak best, dia ada sebab. Okey, pertama tadi saya baru je test drive kereta ni. Kereta ni kekurangan dia lah kita tak nak cakap tak best sangat lah. Dia kata kekurangan dia okey, looks dah ada dah, okey, tak ada masalah. Kekurangan dia, kereta ni gunakan single clutch. So bila single clutch, dia punya sentap tu tak berapa nak seronok lah bila saya bawa tadi. Ketam. Gearbox dia tersanggup-sanggup. So kalau korang ada girlfriend mungkin seronok lah. Korang duduk dekat sebelah tu kan, dia sanggup-sanggup, bergegar-gegar. Okey, lepas tu nak buka dari bawah, tarik. Dia bukan scissor door lah, dia macam urakan jugalah, bukan scissor door. Looks dia dah ada, superb. V10. Dia apa nak cerita pasal ni? Memang saya 175 cm, so dia paras-paras. Dada pun tak juga, dada sini dia paras-paras tulang rusuk lah. Rendah kereta ni, sonok. Cornering okey, cuma dia punya 4-wheel drive pun macam GTR punya 4-wheel drive. Bunyi kalau corner bunyi duk 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 duk. Dia punya 4-wheel drive punya apa nama tu, shaft apa, 4-wheel drive punya sistem tu lah, dia berbunyi lah. Okey, 6 port, 4 port belakang, 6 port depan. Macam Syam cakap tadi, janganlah jadikan isu. Komen lah muni-muni. Dah berapa kali lah kata untuk komen muni-muni. Okay, kat sini korang nak masuk je, dia akan tulis Galado guys. Dia akan ingatkan korang lah bahawa yang korang ni beli Galado. Okay, kita start sikit. Tadi Abang Syam dah start, sekarang ni kita still nak start juga. Okay, kita dengar sikit bunyi dia, walaupun dah dengar tadi lah. Lupa tekan brake. Macam ni, pusing kan? Bonet. Okey geng, kita kena tutup bonet dengan betul, barulah kita boleh start. Okey, tapi tak apa. Dah halang kita buka bonet tu, kita tunjuk je lah bonet. Okay, ni enjin dia dekat, tak ada enjin. Tak ada, gurau je. Okay, so yang ni bonet dia dekat belah dalam. Tengok. Korang boleh tak letak kekasih gelap korang dalam ni? Tak muat. Tak muat guys, memang tak muat. So ni kereta kedekut lah. So kalau nak untuk shopping-shopping, nak beli barang sikit-sikit, pergi pavilion, parking valet. So ni kereta dia. Okay, jom kita pergi start. Tahu tak, Lamborghini dia tak bagi start kalau bonet depan terbuka. Okay geng, susah sikit lah nak jumpa button start sebab dia kena tekan brake, turun handbrake. Okay, tak apa. So korang boleh dengar bunyi dia. Saya turun tingkap. Tu bunyi V10 lah untuk maklumat korang. Itu merupakan sebiji bunyi V10 yang mengaum 500 horsepower. Bunyi ala-ala hurakan, tapi hurakan lagi sedap lah. Kita try Corsa lagi ganas lah. Lagi ganas kereta ni. Okay, kat belah dalam tak ada apa-apa special sangat. Kat belah dalam dia soft touch. Macam tadi CEO Autolife pun dia dah buat sikit. Dekat bahagian sini semua dia dah ubah. So benda ni nampak lagi mahal lah. Okay, kita off dulu. Alright, kita off dulu. Horn tak boleh bunyi kalau kita off Okay, pelik. Okay, so Alcantara, atas leather. Leather atas bumbung leather, tempat duduk leather. Button dia tak minimalis sebab ni tahun lama, so dia bukan minimalis sangat lah. Dia mau kepada macam ada skrin kecil kat sini, button-button banyak lah. Lepas tu yang ni Auto, Sport atau Corsa paling tinggi. Tadi dah explain. Button reverse tadi lebih jelas, kita tengok dekat sini button reverse dia. Dan nothing much lah pasal kereta ni. Dia furniture dia masih lagi lama punya design kan. Tapi tak apa, tak ada masalah pun. Okey je, lawa. Tak adalah lama teruk. Tak adalah old school, klasik. Tapi okey lah, cuma dia lama sikit. So kalau korang yang berbajet nak beli Lamborghini tapi duit tak adalah sampai 900,000, 1 juta, tak mampu nak beli hurakan, bolehlah beli kereta ni, Galado ni. Lagipun dia abang pada hurakan, so tak ada masalah.
dia abang hurakan pun. Cuma dia tahun lama sikit lah. Ni version yang lampu Y. Tapi kereta ni kalau dia beri peluang, saya takkan beli kereta ni sebab baik saya beli hurakan sebab road tag dengan insurans, bukan insurans lah, road tag sama. Road tag dia sama je macam hurakan, cuma insurans lah lain sikit. Horsepower hurakan lagi lah beza daripada Gallardo ni. Sebab ni makanan-makanan Gallardo, hurakan je. Dia masih kekalkan lagi trademark hexagon dia, tapi tak banyak compare dengan hurakan tak banyak. Dia punya hexagon tu tak banyak sangat lah. Dia banyak kepada lampu dia dengan petak-petak sini, nampak tak ni? Ni tajam-tajam, pintu tajam-tajam, sini sarang lebah punya tempat, side mirror tajam-tajam. Macam tu lah, tapi tak banyak sangat lah kalau nak compare dengan hurakan ataupun Aventador. Tapi tak apa. So kekurangan kereta ni basically apa yang saya nak ulas dekat sini hanyalah dari segi gearbox dengan handling 4-wheel drive dia je. Yang lain semua overall okey lah. Tak ada masalah lah. Yang lain semua okey. Cuma maintenance. Sekali dia punya gearbox rosak jahanam, korang kena standby lah. Dia punya maintenance kat situ. Okey. Yang lain tak ada apa nak komplain sebab ni kereta tahun lama. Yang lain semua overall okey lah. So siapa-siapa yang pernah pakai Gallardo, yang ada tahu isu pasal Gallardo ni, korang boleh komen kat bawah ni. Apa masalah lagi selain pada gearbox dengan dia punya selain dia punya 4-wheel drive system dengan dia punya apa ke nama tadi tu? Gear lah, gear sentap tadi. Cuba korang komen sikit. So far yang saya tahu itu je lah masalah kita ni. Keburukan untuk dua orang 2-seater semua tu tak ada isu. Itu semua okey. Design semua okey. So siapa yang tahu boleh letak pendapat korang kat bawah ni. Itu je lah kot. Okay, semoga kita bertemu lagi dekat Horsepower TV di channel pula, di video yang baru, di episod yang baru, di kereta yang baru, di benda-benda yang baru. Okay, so macam-macam cakap tadi, komen yang muni-muni, jagalah type cara menaip tu dengan elok. Sebab kita pun tak tahu, kokot kita tengah type tu, tengah cakap benda-benda bukan-bukan tu, esok terplay on mati pula kan. Tak apa-apa je buat dosa kita orang. Okay, so semoga kita berjumpa lagi di next video. Dah 2 kali dah cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Stay tune. Jumpa lagi next video. Bye bye.